alai sallu alai sallu alaihi wasallim taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa khabar? Semoga yang tengok video ini Allah berikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Sahabat semua, baru-baru ini beredar video khutbah Jumaat yang dikatakan dilakukan di Malaysia, tetapi pelik sedikit dan ianya jarang dijumpai. Seperti apa videonya? Jom kita tengok sama-sama dan kita akan bahas video tersebut. Alai sallu alai sallu alaihi wasallim taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikumussalam fa ija saidal khatib wa ala mimbar mati Allah ati rasulana fi khutbataini para Jumaat ya nirafataini badaran lillahi ta'ala. Jibillah. Ini pula penutupannya. Akhir sin khutbah Nuras Sama Jumaat berawal kemasan. Akhir khutbah Nuras Sama Jumaat, orang khutbah orang-orang tua-tua dulu. Dia alun-alunkan. Panjang juga lah kiranya kalau nak penutup saja pun dah berapa minit, pembukaan lagi berapa minit. Sahabat semua, pertama sekali ini adalah khutbah yang dilakukan pada hari Jumaat. Cumanya ia tidak sama dengan khutbah yang biasa kita dengar di masjid-masjid tempat kita. Sebab khutbah seperti ini adalah khutbah orang dulu-dulu ataupun khutbah orang lama. Dan daripada video itu ia ditulis khutbah kemaasan dengan maksud khutbah orang tua-tua, dan ia dipanggil sebagai khutbah ilahu. Untuk pengetahuan sahabat semua, khutbah ilahu ini adalah salah satu khutbah yang dilakukan di sebuah kampung yang mempunyai jemaah ataupun satu kelompok sahaja, ataupun boleh dikatakan mempunyai jemaah satu suku, satu bangsa. Dan sebagaimana yang kita tengok daripada video tersebut, iringan kaki ke mimbar itu adalah tambahan ataupun diada-adakan oleh mereka, yang sebenarnya ia menunjukkan nak membantu khatib itu naik ke mimbar, juga menandakan imam itu ataupun khatib itu dah tua. Tapi perkara itu diteruskan oleh generasi seterusnya dan mereka melakukan perkara yang sama. Dan untuk pengetahuan sahabat semua, khutbah ilahu ini dilaksanakan dengan hanya beberapa helaian teks sahaja, dan teks itu tidak berubah-ubah daripada awal ia ditulis sehinggalah sekarang. Bahasa mudahnya untuk kita fahami ialah teks itu tidak ditukar daripada satu generasi kepada generasi yang lain.
Dan teks itulah setiap hari Jumaat ia diulang dan konten ataupun isi teks khutbah itu secara keseluruhannya dalam bahasa Arab, sehingga kan jemaah dalam sebuah kampung itu tidak faham pun apa yang disampaikan dalam khutbah pada Jumaat tersebut, disebabkan ia dilakukan hanya untuk melepasi syarat sah Jumaat sahaja. Dan ianya tidaklah berapa panjang, cumanya pelaksanaan khutbah Jumaat itu dengan dialun-alunkan, mendayu-dayu. Dan bila kita tengok balik video tadi, ucapan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, yang bermaksud sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan. Ayat Al-Quran ini memang kita akan selalu dengarlah yang Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadinya daripada kalimat sallu alaihi itulah yang diucapkan di dalam video tadi. Dan sebenarnya ayat Al-Quran ini memang kita akan selalu dengarlah di masjid-masjid sebelum khutbah itu dilaksanakan, bagi menjemput imam untuk naik ke mimbar. Tetapi dalam khutbah ilahu ini ia akan jadi seperti ini. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan sambungan daripada itu dia bagi salam, tetapi lafaz assalamualaikum pun mereka alun-alunkan dengan mendayu-dayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dijawab salam dengan alaika wa waalaikumsalam. Alaikumussalam fa ijasa idal khatib wa ala mimbar. Dan disambung pula dengan arahan fa idza sa'ida khatib ala minbar fala yatakallam ahadukum wa man yatakallam minkum fala jum'ata lah ansitu wasma'u yarhamukumullah. Dengan maksud, dan apabila khatib dah pun naik ke atas mimbar, maka janganlah sesiapa pun untuk berkata-kata. Maka sesiapa yang berkata-kata, maka tidak adalah pahala Jumaat baginya. Diamlah, beri perhatian dan dengarlah, semoga Allah merahmati kamu. Ayat ini bukanlah hadis, ia adalah arahan ataupun peringatan kepada jemaah. Tetapi maksud sebenarnya ia diambil daripada maksud hadis Rasulullah SAW, yang bermaksud jika engkau berkata-kata kepada sahabatmu pada hari Jumaat, senyap, sedangkan imam sedang berkhutbah, maka sesungguhnya telah pun sia-sia, iaitu tidak mendapat pahala Jumaat. Jadinya ayat itu adalah arahan untuk menyuruh jemaah untuk tidak bercakap-cakap ataupun berbual ketika khatib sedang berkhutbah, sehingga nak suruh orang senyap pun termasuklah menjadikan pahala Jumaat itu sia-sia. Jadi sahabat semua, khutbah ilahu ni tidaklah jauh tersasar ataupun terpesong, cumanya ia tidak sesuai dan menepati maksud khutbah itu sendiri. Kerana sahabat semua, khutbah ini bertujuan untuk memberi peringatan, memberi tazkirah dan sebagainya. Maka jika ianya hanya diucapkan dalam bahasa Arab dengan dialun-alunkan di tengah-tengah masyarakat yang tidak faham pun bahasa Arab, makanya mesej itu tidaklah sampai, ianya hanya menjadi ucapan yang berlalu pergi. Sedangkan khutbah yang Rasulullah SAW lakukan adalah untuk memberi peringatan, memberi faham ummah, memberi nasihat dan memberitahu keadaan umat Islam dan sebagainya. Sehingga kan emosi juga perasaan Rasulullah memberi khutbah akan dirasai oleh jemaah yang hadir. Tetapi sekarang ini di Malaysia hakikatnya kita lebih kepada membaca khutbah, bukanlah lagi berkhutbah. Kita berbalik kepada khutbah ilahu. Untuk pengetahuan sahabat semua, khutbah ilahu ni dulu pernah diamalkan di pantai barat Sabah dan juga di pantai timur Sabah Malaysia. Sebabnya ada lagi beberapa orang yang pernah dengar khutbah tersebut. Cuma yang sekarang ini susah dakut nak jumpa disebabkan Jabatan Agama dan selaraskan setiap masjid-masjid dan adanya imam-imam lantikan bagi setiap masjid.
Makanya khutbah di setiap masjid itu mengikut teks sebuah negeri. Adapun daripada video yang kita tengok tadi, ia berlaku di Kota Batu, iaitu di negara Filipina, bukan di Malaysia. Sebagaimana kita ketahui, di Filipina ini banyak Islam, di antaranya di Tawi-Tawi, di Mindanao, Kota Batu dan sebagainya. Dan bahasa mereka dengan bahasa Melayu pun banyak persamaan. Jadinya di sana mereka masih tertakluk kepada imam tua di sebuah kawasan, di sebuah tempat. Itu juga disebabkan negara mereka di bawah pimpinan bukan Islam. Makanya amalan mereka juga tidak dapat diselaraskan dengan baik mengikut ajaran Islam yang sebenar. Tapi dengan kemajuan juga teknologi sekarang ini, mesti ada segelintir daripada mereka yang tahu bagaimana pelaksanaan khutbah yang sebenarnya dilakukan. Cuma yang mungkin sekarang ini masih terikat dengan budaya juga adanya imam tua yang masih hidup di tempat tersebut. Sahabat semua, ilmu pengetahuan dan juga dakwah ini dalam Islam adalah sangat penting bagi menyebarkan agama Islam agar umat Islam dapat beramal dengan ajaran Islam yang sebenarnya, tidak menyimpang dan hanya mengikuti tradisi orang tua-tua sebagaimana yang berlaku di Vietnam yang dikenali sebagai Bani Cham. Mereka asalnya adalah Islam, tetapi disebabkan peperangan dan matinya imam mereka, maka mereka pun beramal sekadar apa yang dah diajarkan oleh imam tua mereka. Sehingga Al-Quran pun hanya sekadar ditulis dengan tangan dan mereka baca sekedarnya. Di antaranya adalah Fatihah dan Yasin. Imam baca mungkin satu surah ke macam mana? Oh ini tulisan lain, ini tulisan mana bab Fatihah ada lah surah Fatihah. Yasin, mana Yasin? Alhamdulillah. Baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Dan solat pun hanya sekedarnya. Dan sekarang ini ia dah pun menjadi agama baru dan menjadi pegangan mereka. Dan mereka berpegang dengan budaya ataupun ajaran orang tua-tua mereka. Maka daripada itu adalah perlu untuk ulama ataupun muslim di sebuah negara untuk menyelaraskan dan memainkan peranan agar mereka yang jauh di pendalaman ini dapat dibimbing dengan baik dan tidaklah jauh tersasar mengikut imam tua mereka seperti yang berlaku juga di Indonesia, iaitu sebuah kampung hanya mengikuti apa perintah ataupun fatwa daripada imam tua mereka, sehingga kan hari raya pun mereka lakukan dengan awal dan berpuasa dengan awal dan sebagainya. Kerana mereka tidak bergantung lagi kepada jabatan agama dan hanya bergantung kepada imam tua yang berada di kawasan mereka sahaja. Akhir sekali, semoga Allah bimbing kita untuk terus dapat memberi manfaat kepada orang lain dan juga dapat memberi kebaikan kepada umat. Jadi juga sekedar itu sahaja. Jika video ini bermanfaat, share sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.